Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurin Fakihah binti Abdul Razak, memegang kad metrik di 2019-090919. Pada hari ini, kita akan membincangkan tentang isu rogol. Rogol bermaksud serangan seksual di mana penyerang melakukan hubungan seksual dengan mangsa tanpa kerelaan dan kebenaran daripada mangsa. Selain itu, pencerobohan ini akan memberi kesan dari segi fizikal dan emosi kepada seseorang mangsa. Rogol bukan sahaja menjadi masalah kepada wanita, keluarga atau masyarakat sahaja. Sebaliknya, menjadi masalah negara. Kajian menunjukkan majoriti mangsa keganasan seks ialah wanita dan kanak-kanak perempuan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menganggarkan 36 hingga 62% mangsa keganasan seks ini terdiri daripada mereka yang berumur di bawah 15 tahun. Rogol berlaku di seluruh dunia tanpa mengira bangsa, etnik, status, ekonomi, agama dan kebudayaan. Kebanyakan keganasan seks dan fizikal serta penderaan psikologi dan emosi dilakukan secara tersembunyi dan terselindung daripada mata masyarakat. Ini menyebabkan kes-kes keganasan atau penderaan sukar dibuktikan di mahkamah. Banyak aspek yang perlu diberi perhatian bagi menyelidiki punca rogol dan langkah-langkah untuk mengurangkan kes jenayah rogol ini. Dalam hal ini, profil penjenayah mesti diselidiki supaya pihak berkuasa mendapat gambaran lengkap mengenai watak dan jangkaan latar belakang rogol. Profil mangsa rogol juga boleh menjadi data untuk analisis jenis perwatakan, umur dan tingkah laku. Baiklah, seperti yang kita tahu, di negara kita, kes rogol semakin meningkat. Tidak kira usia, dewasa, remaja ataupun bayi telah menjadi mangsa mereka semata-mata untuk memuaskan nafsu. Baiklah, pada hari ini kita ada seorang gadis yang telah menjadi mangsa suatu ketika dahulu. Mari sama-sama kita dengarkan kisah ini agar menjadi pengajaran buat kita semua. Kami sayang anda. Boleh awak ceritakan sedikit tentang pengalaman awak? Bagaimana kejadian ini boleh berlaku? Saya dan lelaki tersebut dah lama kenal, tetapi kami jarang berjumpa. Pada suatu malam tersebut, lelaki itu mengajak saya keluar dengan alasan untuk menemankan dia makan sahaja. Saya pun temankan dia keluar, tetapi selepas kami keluar, dia membawa saya ke sesuatu tempat yang sangat sunyi. Pada waktu itu, saya rasa tak sedap hati dan lelaki itu memberhentikan kereta di kawasan tersebut dan mula memegang tangan saya dan ingin melakukan sesuatu terhadap saya. Saya menjerit, meminta tolong, tetapi keadaan waktu itu sangat sunyi. Lelaki tersebut mula memperkosa diri saya. Adakah awak mengalami trauma untuk berhadapan dengan dia? Ataupun awak rasa takut-takut untuk berhadapan dengan orang lain selepas kejadian tersebut? Saya sangat trauma dan takut bila berhadapan dengan mana-mana lelaki. Terutamanya lelaki itu selepas daripada kejadian tersebut. Bila saya melihat diorang, saya rasa yang diri saya sangat jijik dan kotor. Apabila saya mendapati yang diri saya mengandung, saya kurung diri saya dalam bilik dan saya cuba untuk gugurkan kandungan saya, tetapi dihalang oleh keluarga. Selepas daripada kejadian tersebut, mereka menghantar saya ke tempat pusat pemulihan akhlak supaya diri saya sentiasa dipantau. Jika diberi peluang dalam hidup awak, apa yang awak nak ubah? Jika diberi peluang, saya tak mahu untuk mengenali dan percaya mana-mana lelaki dengan mudah. Saya juga nak ubah diri saya untuk jadi yang lebih baik dan dekatkan diri saya dengan Tuhan. Awak tak kisah untuk kongsikan pengalaman awak kepada orang luar, dan saya harap dengan pengalaman awak ini ramai yang ambil iktibar untuk sentiasa berhati-hati. Okey, boleh awak sampaikan sedikit pengajaran untuk orang luar dan sedikit
Saya berharap untuk mereka di luar sana yang mengalami nasib yang sama seperti saya, untuk terus kuatkan semangat dan tidak putus asa dengan kehidupan yang akan datang, dan sentiasa jaga diri supaya tidak membuat keputusan untuk gugurkan kandungan mereka. Islam merupakan agama yang cukup menjaga soal nasab, keturunan serta maruah. Malah, penjagaan tersebut dikategori sebagai salah satu daripada 5 perkara asas darurah yang dikenali sebagai Ad-Dariyatul Khams. Tanpa 5 perkara penjagaan iaitu agama, nyawa, akal, nasab keturunan termasuk maruah serta harta akan membawa kebinasaan dan kehancuran dalam kehidupan kita. Mengejutkan lagi apabila laporan Akbar Astro Awani pada 2 Julai 2019 lalu mengenai kes rogol budak darjah 6 iaitu berusia 12 tahun akibat bahana menonton video di telefon bimbit. Dalam Islam, jenayah rogol adalah satu jenayah yang amat berat sekalipun ia tidak termasuk dalam kategori jenayah. Para ulama berselisih pandangan akan hukuman yang wajar dikenakan ke atas perogol. Ia kerana jenayah rogol merupakan jenayah yang melibatkan persetubuhan namun berlaku secara paksaan ke atas satu pihak lagi. Berbeza dengan zina yang melakukan jenayah atas kerelaan kedua-dua pihak. Oleh itu, ibu bapa haruslah sentiasa memantau pergerakan anak-anak anda sama siapa mereka bergaul dan ke mana mereka pergi. Kepada kanak-kanak di luar sana, terutama yang wanita, jagalah diri anda. Janganlah sia-siakan maruah diri anda. Marilah sayang. Mari apa? Malam ni abang nak Apa? apa lagi? Nak tu lah. Tak apa, kami kan bercinta. Jangan tipu diri sendiri. Rogol adalah rogol. Jika dia berumur bawah 16 tahun, itu adalah rogol. Sorry. It's okay. சட்டைய கழட்டலையா? அவ வேணான்னு சொல்லல. Rogol adalah rogol. Jika tanpa persetujuan dia, itu adalah rogol. #hentikan rogol. #rogol adalah rogol. Jika kereta anda diambil orang lain tanpa izin, salah siapa? Jika dia makan malam di rumah anda tanpa diundang, salah siapa? Jika dia menceroboh ruang tamu rumah anda begitu saja, salah siapa? Dalam situasi sebegini, siapa yang salah? Sudah tentunya orang yang membuat kesalahan. Jadi, jika dia melakukan sesuatu kesalahan yang jauh lebih dahsyat seperti rogol, jangan salahkan mangsanya. Jika rogol berlaku terhadap seseorang individu, yang pertama, buat mangsa rasa selamat. Yang kedua, pastikan mangsa tidak menukar pakaian atau membersihkan diri. Yang ketiga, laporkan di unit kecemasan hospital kerajaan. Yang terakhir, buat laporan polis. Jangan salahkan mangsa, sebaliknya tuntut hak dia. #hentikan rogol. #rogol salah siapa. #rogol adalah rogol. Pemantauan adalah segalanya. Walau sesibuk mana pun kita sebagai ibu bapa, jangan sesekali membiarkan anak terlalu bebas tanpa kawalan. Isikan masa mereka dengan aktiviti positif seperti co-curriculum, pembelajaran maupun aktiviti sosial yang sihat. Terlalu bebas dengan gadget dan internet selalunya akan mengundang pada naluri ingin tahu mengenai perlakuan seksual
akan mendorong remaja melayari laman web dan video pornografi. Hadkan masa dengan gadget. Sekiranya kelonggaran diberi, pastikan mereka tidak melayari internet secara tertutup di bilik masing-masing. Tidak kira zaman sekarang atau sebelum ini ada media sosial dan internet, pengaruh negatif sentiasa wujud. Namun, yang menyelamatkan anak kita adalah pendidikan yang selari dengan cabaran masa kini. Kejadian seumpama ini perlu dibendung secara proaktif. Kita tidak boleh lagi menunggu sehingga kes berlaku, kemudian baru hendak bertindak. Antara tips pencegahan ialah pastikan anak tidak sesekali terdedah kepada bahan seksual. Yang kedua, pantau penggunaan internet mereka. Yang ketiga, hadkan pergaulan bebas antara remaja lelaki dan perempuan walaupun saudara mara sendiri. Yang keempat, berikan pengetahuan mengenai pendidikan seksual dan kesihatan reproduksi supaya remaja perempuan khasnya tahu menjaga diri dan akibat dari salah laku seksual. Dan yang terakhir, remaja lelaki pula mesti diajar mengenai tanggungjawab menjaga kehormatan wanita. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya Nurul Ain Akilah binti Razak. Pada hari ini, saya akan memberikan pendapat saya tentang rogol. Umum mengetahui bahawa gejala rogol semakin hari semakin berleluasa di negara kita ini. Oleh itu, dalam hal ini, siapakah yang patut dipersalahkan? Wanita yang dirogol itu salah ataupun pihak lelaki yang merogol itu salah? Jadinya, dalam hal ini, kedua-dua belah pihak iaitu pihak wanita dan pihak lelaki memainkan peranan yang signifikan untuk mengelakkan terjadinya kes rogol ini. Sebagai kaum wanita dalam Islam itu sendiri, kita perlulah menutup aurat dengan sempurna untuk menjaga kehormatan diri dengan lebih baik. Manakala sebagai kaum lelaki, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang bermaksud lelaki perlulah menjadi pembimbing atau pemimpin kepada kaum wanita. Marilah kita sama-sama mencari solusi. Instead of you are pointing to others, why not we are pointing to ourselves? If you are a man, what did you do to solve this problem? If you are a woman, what have you done to solve this problem? Jadi marilah kita sama-sama kembali kepada Al-Quran. Marilah kita sama-sama kembali kepada jalan Islam yang sebenar. Oleh itu, marilah kita sama-sama mulakan langkah untuk menjadi a part of solution untuk menyelesaikan ataupun mengurangkan gejala rogol ini daripada berleluasa. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.